Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung dalam perbincangan tafsir surah Yusuf, bermula pada ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Iaitu apabila walamma dakhalu, apabila mereka, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika mana ayah mereka memerintahkan mereka supaya masuk melalui pintu yang berasingan, maka yughni anhum minallahi min syai', tidaklah berfaedah bagi mereka daripada Allah Ta'ala sesuatu pun, melainkan ada keberhajatan dalam diri Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam untuk dia tunaikan. Maknanya dalam ayat ini 68 nak bagi tahu Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam ketika mana anak-anak dia telah bawa Binyamin untuk berjumpa dengan menteri Mesir, raja Mesir. Sebagai seorang ayah, maka dia titipkan beberapa pesanan nasihat. Walaupun di sisi Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, dia mengetahui sekiranya berlaku sesuatu musibah itu ketentuan daripada Allah. Tak ada siapa yang boleh mengubah ketentuan ataupun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia seorang ayah, sudah pasti nasihat itu pasti akan diberikan kepada anak-anak yang akan bermusafir jauh. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Sesungguhnya Nabi Yaqub ini benar-benar mempunyai ilmu. Lima 'allamnahu, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kepadanya ilmu, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan di kalangan manusia mereka tidak mengetahui. Iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, dia mengetahui haqiqatul umur. Setiap perkara sesuatu itu hakikatnya, contohnya seperti ain yang kita bincangkan dahulu, yang mana tidak akan berlaku penyakit ain ini melainkan sekiranya berlaku memudaratkan seseorang, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam ingin titipkan beberapa pesanan ikut pintu yang berlainan. Sekiranya terkena ain pun tak kena semua, tidak kena kepada semua. Kalau kena pun kena kepada beberapa orang sahaja. Kerana itu dalam ayat yang sebelum ini kita ada sebutkan juga, pada ayat yang sama, wa ma kana yughni anhum minallahi min syai'. Pada ayat yang sebelum ini 67 ada disebutkan wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Maksudnya sesuatu pun tidak akan mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabah, apa kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini yang kita bincangkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini bagaimana pada ayat yang sebelumnya kita bincangkan bagaimana kesepakatan Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam bersetuju untuk melepaskan Binyamin beserta dengan adik-beradiknya ke Mesir untuk mendapatkan satu muatan makanan, satu muatan unta makanan ekstra diberikan bila dibawa Binyamin. Kemudian
Kita ada bincang sebelum ini mengenai dengan ain. Ain ini kita tak sempat bincang habis. Pada minggu yang lalu kita ada sebut, orang yang mana mata dia ni agak berbisa sedikit, ada penyakit mata dia ni, boleh beri penyakit kepada orang. Idza asaba bi ainihi wa lam yubarrik yu'mar bil ightisal. Bila mana orang yang melihat seseorang dengan rasa kagum, takjub, dengan rasa keunikan, maka pada ketika itu dia tak menyebutkan tabarakallah, maka diperintahkan kepada orang tersebut untuk dia mandikan orang yang terkena ain tadi, dan dipaksa dia untuk mandikan orang yang kena ain tadi, sekiranya dia enggan. Kerana perintah tersebut adalah wajib. Sesungguhnya Nabi SAW dalam hadis Abu Umamah, al-ain bil ightisal lil ma'in, iaitu orang yang menyebabkan seseorang kena ain, orang yang menjadi sebab tersebut hendaklah dia memandikan orang yang kena ain, dan diperintahkan untuk ruqyah, diperintahkan dia untuk berubat orang tersebut. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', sesuatu pun tidak akan menolak kemudaratan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang diberikan Nabi Yaqub tak memberi sedikit pun faedah untuk menolak ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhulu auladi Yaqub Misra min abwabin mutafarriqah, masuk anak-anak Nabi Yaqub ini ke Mesir dengan daripada pintu yang berbeza-beza, berpecah mereka masuk ke Mesir. Perpecahan mereka pecahkan beberapa grup untuk masuk ke Mesir ini, itu sedikit pun tidak menolak ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada mereka, sekiranya baik ataupun buruk yang akan menimpa kepada mereka. Inilah hukmu illa lillah, ketentuan qada dan qadar itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Taala Nabi ajar kepada kita, wa 'alal mu'min al-ittikal. Orang yang beriman ini hendaklah bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia akan mendapat setiap kebaikan, menolak setiap keburukan. Itu semua adalah daripada Allah Taala. Kita tak tahu apa yang menimpa kepada kita, baik ataupun buruk, maka bertawakallah, berserahlah kepada Allah, bersangka baiklah dengan Allah. Kerana Nabi mengajar kepada kita berusaha dan bertawakal. Wasiat pesanan Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam kepada anak-anak dia supaya masuklah ke Mesir dengan daripada pintu yang berbeza-beza, ini semua adalah satu nasihat, pesanan yang terlintas dalam hati Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam. Ma'a annahu alaihi min tariqil wahyi bi amri dinih, sedangkan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam mengetahui perkara ini, memberi nasihat dan mengetahui perkara buruk yang akan menimpa anak-anak Nabi Yaqub ini semua adalah dengan cara wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Tetapi kebanyakan manusia mereka tak tahu. Apa yang mereka tak tahu? Mereka tak tahu apa yang Nabi Yaqub tahu mengenai urusan-urusan agama ini. Ada yang menyatakan wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Maksud daripada ilmu di sini, Nabi Yaqub mempunyai ilmu. Ilmu di sini maksudnya beramal. Ladzu amalin bi ilmi. Nabi Yaqub benar-benar orang yang beramal dengan ilmu dia. Ada yang menafsirkan seperti itu, ilmu dengan makna amal. Beramal dengan ilmu. Kerana ilmu adalah sebab pertama untuk beramal. Sebab itu dinamakan ilmu, tapi yang dimaksudkan adalah amal. Sebab ilmu tanpa amalan dia tak akan jadi amalan. Amalan tanpa ilmu dia tak akan jadi amalan yang betul. Amalan tanpa ilmu, dia mesti ilmu dulu baru beramal, baru betul. Kemudian ayat Al-Quran menyebutkan bahawasanya wajib kepada orang Islam ini, dapat kita mengambil faedah daripada ayat 67 68, iaitu wajib kepada orang Islam ini memberi peringatan kepada saudaranya terhadap sesuatu perkara yang dikhawatiri menimpa dia, perkara buruk menimpa dia, dan tunjukkan jalan keselamatan, jalan selamat
jalan yang tidak dicurigai, kerana innad dinan nasihah, kerana agama itu adalah nasihat. Orang Muslim adalah akul Muslim, saudara kepada orang Islam yang lain. Sebab itu Nabi Yaqub AS mengajar kepada kita semua ini supaya selalulah beri peringatan. Selalulah beri peringatan. Kalau dia ayah, selalulah beri peringatan kepada anak, walaupun anak dah tahu, walaupun anak dah besar. Begitu juga kita ada rakan sebilik, maka berilah nasihat kepada rakan sebilik kita sekiranya ada perkara-perkara yang buruk akan menimpanya, ataupun tunjuklah jalan kebenaran kepada dia. Agama ini adalah nasihat, maka berilah nasihat. Pemimpin akan beri nasihat kepada rakyat, rakyat juga akan memberi nasihat kepada pemimpin. Begitulah kehidupan dunia ini. Agama ini mengajar kepada kita saling beri peringatan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu adalah bermanfaat kepada orang-orang beriman. Seterusnya kita lihat pada ayat ke-69 sehingga ayat ke-76. Ayat 69 daripada surah Yusuf sehingga ayat ke-76 membicarakan mengenai dengan Nabi Yusuf mengetahui. Dia lihat saja daripada jauh, adik dia tahu ini adalah Binyamin. Dan dia telah membuat satu perancangan, telah menyusun satu strategi, strategi bagaimana untuk dikekalkan Binyamin bersama Nabi Yusuf, dan adik-beradiknya mesti kena tinggalkan Binyamin. Kita lihat pada ayat 69. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Apabila mereka, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, mereka masuk bertemu dengan Yusuf, awa ilaihi, Nabi Yusuf terus peluk kepada Binyamin sebab dia kenal itu adik dia. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Nabi Yusuf kata inni ana akhuk, sesungguhnya aku adalah adik-beradik kamu, adik-beradik kandung. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Janganlah kamu rasa berputus asa, rasa sedih terhadap apa yang mereka adik-beradik kamu telah lakukan terhadap diri aku. Pada ayat ke-69, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun. Okey, kita lihat apabila Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam telah menyediakan sukatan makanan yang telah menyediakan makanan, bekalan makanan untuk adik-beradik Nabi Yusuf, letakkan di atas tunggangan mereka. Ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Nabi Yusuf menyuruh orang bawahan ataupun staf dia untuk letakkan as-siqayah. Siqayah ni macam piala ataupun tempat cedok makanan, tapi dia bernilai. Fi rahli akhihi, letakkan tempat cedok makanan yang bernilai, tempat cedok yang mahal, letakkan, sembunyikan dalam apa? Dalam barangan Binyamin, barang bekalan Binyamin. Thumma azzana muadzinun ayyatuhal 'ir. Kemudian ada seorang yang menyeru, ayyatuhal 'ir, wahai rombongan. Mereka panggil kepada adik-beradik Nabi Yusuf, wahai rombongan ini, innakum lasariqun, sesungguhnya kamu ni benar-benar rombongan yang pencuri. Ayat ke-71, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Adik-beradik Nabi Yusuf terkejut. Dia tanya, dia kata apa? Wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka datang kepada orang yang kata mereka pencuri tadi. Adik-beradik Nabi Yusuf datang, madza tafqidun, apa yang kamu hilang? Kemudian mereka, staf Nabi Yusuf ni bagi tahu, qalu nafqidu suwa'al malik. Mereka kata kami telah kehilangan piala, tempat cedok makanan yang bernilai milik raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir,
Siapa boleh bawa datang dia? Bawa datang balik sua'al malik, piala raja tadi, untuk menyeduk bekalan makanan bagi kepada manusia ni, kami akan berikan kepada dia himlu ba'ir, makanan muatan satu unta. Wa ana bihi za'im, dan aku menjadi penjamin kepada siapa yang jumpa. Ayat ke-73, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Adik-beradik Nabi Yusuf kata, tallahi, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard, sesungguhnya kamu tahu kedatangan kami ini bukanlah untuk membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Sedangkan dahulunya duit yang mana Raja Mesir tinggalkan dalam bekalan makanan kami ni, kami bawa, kami datang balik, kami bawa benda ni. Kami bukan mencuri. Linufsida fil ard, ma ji'na linufsida fil ard, kami bukan membuat kerosakan di permukaan bumi. Wa ma kunna sariqin, dan bukanlah kami ni orang yang mencuri. Ayat ke-74, qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Mereka, siapa mereka? Qalu, iaitu staf Nabi Yusuf ini. Mereka menyatakan, fama jazaa'uh, apakah balasan orang yang mencuri? In kuntum kadhibin, sekiranya kamu berdusta. Sekiranya kamu berdusta, di kalangan kamu ada yang mencuri, apa balasan dia? Apa hukuman dia? Maka ayat ke-75 menyatakan, qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlih fahuwa jazaa'uh kadzalika najzil zalimin. Mereka, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, menyatakan jazaa'uhu, balasan dia, hukuman dia orang yang mencuri ni, man wujida fi rahlih, orang yang didapati barang raja tadi berada pada tunggangan dia, berada pada bekalan makanan dia, ataupun berada pada tunggangan dia, fahuwa jazaa'uh, maka itulah balasan, itulah dia pencuri dan dikenakan hukuman dia, itulah hukuman dia. Kadzalika najzil zalimin, maka seperti itulah kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, membalas terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Ayat ke-76, fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ayat ke-76, fabada'a bi aw'iyatihim, bermulalah mereka memeriksa bekas adik-beradik Nabi Yusuf ini. Qabla wi'a'i akhi, sebelum diperiksa bekas makanan bekalan Binyamin. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi, kemudian dia telah keluarkan bekas raja tadi, piala raja tadi, daripada bekas Binyamin. Mana Binyamin yang ambil? Kadzalika kidna li Yusuf, seperti itulah sebenarnya Allah Ta'ala rancang untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik, tidaklah Binyamin yang mengambil fi dinil malik, tidaklah dia mengambil harta raja, illa an yasha Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala kehendakinya, rancangan Allah. Narfa'u darajatin man nasha, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat siapa yang Allah kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan ke atas setiap orang yang alim itu adalah yang zat yang maha mengetahui, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Fi dinil malik,
Apa maksud fi dinil malik nanti kita akan sebutkan. Okey, kita lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebelum daripada itu, suka saya menyebutkan mengenai dengan munasabah ayat ini, kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini. Kaitan di antara ayat ini jelas. Idh hiya tu'radu ajza'u wa musyahadatu qissatun wahidatun zat halaqat mutasalsilah. Sebenarnya kisah ni dengan kisah yang sebelum ni seolah-olah dia berkait, bersambung. Selepas mana anak-anak Nabi Yusuf pergi ke Mesir untuk mendapatkan bekalan makanan, dan dia mengikut nasihat pesanan yang disampaikan oleh ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Bila mana mereka sampai sahaja ke mana, ke tempat yang Raja Mesir berada di situ. Raja Mesir sebenarnya sedang berada di situ, yang sedang menguruskan jualan makanan kepada manusia, kerana banyak negara yang diselubungi dengan kemarau dan juga kebuluran. Nabi Yusuf turun padang, dia yang jual kepada manusia. Apabila mereka adik-beradik Nabi Yaqub masuk saja ke Mesir, maka Nabi Yaqub nampak daripada jauh itulah adik kandungnya sendiri, iaitu Binyamin. Terus Nabi Yusuf pergi peluk dia. Kita lihat ketika mana anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, itu adik-beradik Nabi Yusuf, masuk saja bertemu dengan Nabi Yusuf dalam satu majlis yang khas, satu perhimpunan ataupun satu tempat yang khas, manzil dhiyafatihi, tempat VIP punya tetamu VIP. Wa ma'ahum akhuhu syaqiqahu, bersama dengan adik-beradik Nabi Yusuf ini ada adik-beradik kandung Nabi Yusuf. Yang adik-beradik lain bukan adik-beradik kandung, adik-beradik sebapa, tapi yang ini adalah adik-beradik kandung, iaitu Binyamin. Jadi adik kandung Nabi Yusuf ini bersama dengan mereka, iaitu Binyamin. Selepas mana mereka masuk saja istana daripada pintu yang berbeza-beza, masuk Mesir daripada pintu yang berbeza-beza, Nabi Yusuf peluk Binyamin, dan duduk bersama dengan Binyamin, duduk dua orang. Wa atla'ahu ala sya'ni, dan Nabi Yusuf beritahu kepada Binyamin mengenai perihal dia, bagaimana dia boleh naik menjadi menteri kewangan. Wa arrafahu, dan dia juga ta'aruf, memberi pengenalan kepada Binyamin bahawasanya aku ini adalah Yusuf, adik-beradik kandung kamu. Nabi Yusuf berkata kepada Binyamin, la tabtais, jangan kamu rasa sedih terhadap apa yang mereka buat terhadap aku. Wa amarahu alla yattali'a ikhwatahu, Nabi Yusuf pesan kepada Binyamin, ingat apa yang aku ceritakan kepada kamu, jangan beritahu kepada seorang pun di kalangan adik-beradik kita bahawasanya aku ini adalah adik-beradik kamu. Itu pesanan Nabi Yusuf. Dan perjanjian ini telah diambil dan telah bersetuju Binyamin bersama dengan Nabi Yusuf, dan mereka telah merancang satu strategi bagaimana Binyamin akan ditangkap, dan dia akan bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan dia akan dimuliakan, dan dia akan diangkat, diletak di tempat yang tinggi. Diriwayatkan bahawasanya mereka telah berkata kepada siapa? Kepada Binyamin, kepada Nabi Yusuf, haza akhuna qad ji'naka bih faqala lahum ahsantum. Ni riwayat ni tak apa kuat, yang menyatakan mereka adik-beradik Nabi Yusuf sendiri yang menyatakan inilah adalah saudara kamu Binyamin. Itu satu riwayat yang lain lah. Okey, satu riwayat yang lain tadi, kisah lebih kurang sama juga. Cuma di tengah-tengah itu dinyatakan Nabi Yusuf hidang mereka makanan sebagai tetamu, sempurnakan hak tetamu. Nabi Yusuf sediakan satu meja, dua orang. Satu meja, dua orang makan, specialnya VIP.
Tiba-tiba Binyamin, semua ada 10 orang. Dua. Masuk Binyamin 11 orang. Jadi Binyamin tak ada pasangan. Setiap satu meja 2 orang. Sampai dekat Binyamin dia seorang aja. Maka Binyamin pun menangis. Binyamin kata, "Lau kana akhi Yusuf hayyan la ajlasani ma'ah." Kalau Nabi Yusuf masih hidup, dia akan duduk bersama dengan aku. Maka Nabi Yusuf berkata kepada dia, "Baqiya akhukum wahidan." Nabi Yusuf berkata, tinggal adik-beradik kamu seorang aja. Dia seorang aja, tak ada pasangan. Semua satu meja 2 orang. Dia seorang. Dia seorang aja, satu meja seorang. Fa ajlasahu ma'ahu ala ma'idatihi. Maka aku fa'ujlisuhu. Aku dudukkan dia bersama dengan aku di satu meja ni. Aku duduk bersama dengan Binyamin. Aku akan makan bersama dengan dia. Wa qala antum 'asharatun falyanzil kullu ithnaini minkum baitan wa hadha la thaniya lahu fayakunu ma'i. Nabi Yusuf kata, kamu semua 10 orang, satu meja 2 orang. Maka Nabi Binyamin tak ada pasangan seorang lagi, aku duduk bersama dengan dia. Wa yashummu raihatahu. Maka pada ketika itu Nabi Binyamin telah bau hidu. Ini macam bau Yusuf. Hatta asbaha wa sa'alahu an waladihi faqala li 'asharatu banin. Ini kisah kita akan bincang selepas ini. Okey. Kita lihat. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi ruhli akhi. Apabila telah tersedia, dah siap sedia semua makanan untuk adik-beradik Nabi Yusuf untuk mereka bawa pulang ke Palestin daripada Mesir ni. Wa hamala lahum ab'iratuhum ta'aman. Unta-unta mereka akan bawa untuk mereka makanan yang banyak. Amara ba'da fityanihi an yad'a siqayah. Maka Nabi Yusuf pesan kepada sebahagian staf dia, letakkan siqayah, iaitu tempat sukat, piala yang menjadi penyeduk makanan, bekalan makanan. Sebab apa dia bernilai mahal? Kerana bekas penyeduk piala tadi daripada perak. Mengikut pendapat kebanyakan di kalangan ulama-ulama tafsir, daripada perak. Ada pendapat kata daripada emas. Letakkan bekas piala ini yang daripada perak ini, letak dalam bekas makanan tunggangan Binyamin. Duna ilmi ahad, dengan syarat seorang pun tak tahu. Summa azana muazzinun. Kemudian staf yang lain akan menyeru, akan panggil. Ketika mana mereka nak keluar saja, tunggangan mereka nak keluar daripada Mesir, maka kamu akan panggil mereka. Kamu kata, ayyatuhal 'air, wahai saudagar, wahai penunggang unta di sana, innakum qaumun sariqun. Sesungguhnya kamu adalah satu kaum yang mencuri. Mereka semua berdiri, terkejut. Sebab apa? Mereka ada orang panggil, staf Nabi Yusuf panggil mereka ni adalah pencuri. Maka pada ketika itu faltafatu ilal munadi wa qalu, mereka semua berpaling kepada orang yang menyeru dan yang memberi tomahan kepada mereka, kepada adik-adik Nabi Yusuf yang menyatakan mereka ni pencuri. Mereka kata, adik-beradik Nabi Yusuf menyatakan, ayyu syai'in tafqidunahu, apa yang kamu hilang? Mereka jawab, kami hilang piala raja untuk menyeduk makanan bekalan manusia. Siapa boleh bawa datang? Bawa datang piala tersebut, himlu ba'irin minal qamah. Kami akan bagi dia hadiah satu muatan unta. Kami bagi gandum satu muatan unta. Ini menunjukkan air, mereka adalah menaiki unta. Mereka sedang menaiki unta, dan hadiah yang mereka akan dapat adalah bekalan makanan seberat unta. Wa ana bihi za'im. Staf dia kata, aku akan menjadi garantor. Siapa yang dapat, maka aku akan bagi dia hadiah. Ini dalam kitab fiqh dipanggil daripada bab ju'alah. Ju'alah ni macam hadiah lah, ataupun ad-dhaman, ganti rugi. Siapa, contoh kunci kita hilang,
siapa dapat kunci rumah hilang, siapa yang jumpa kunci rumah saya akan bagi hadiah istimewa untuk dia. Itulah dipanggil sebagai al-ju'alah. Boleh juga kita katakan dhaman ataupun kafalah. Adik-beradik Nabi Yusuf telah berkata selepas mana mereka ditohmah dengan menyatakan mereka ni pencuri, wallahi laqad khabbartumuna fi marratil ula wa jarrabtumuna fi marratil ula, demi Allah sesungguhnya kamu telah mencoba kami, kamu dah kenal kami telah datang ke Mesir ini pada kali yang pertama, dan ketika mana kami datang untuk kali yang kedua ini, kami pulangkan wang Raja Mesir yang diletakkan dalam bekalan makanan kami. Wa tahaqqaqtum munzu araftumuna, kamu semua pasti semenjak kamu kenali kami, kamu menyaksikan kami, perjalanan kami yang baik ini, kami bukanlah manusia yang jenis membuat kerosakan di permukaan bumi dengan melakukan kecurian dan sebagainya. Melakukan kecurian, kezaliman dan memakan harta hak manusia, tidak. Dan tabiat kami bukanlah tabiat seperti itu. Kami bukan tabiat yang mencuri, tidak. Maka pemuda-pemuda ataupun staf Nabi Yusuf berkata kepada mereka, adik-beradik Nabi Yusuf, mereka kata kepada adik-beradik Nabi Yusuf, fama jazaa'u sariq, apakah hukuman pencuri sekiranya pencuri ini di kalangan kamu sendiri, in kuntum kadzibin, yang mana kamu telah berdusta dengan menafikan tomahan ini daripada kamu. Apakah hukuman bagi pencuri dalam syariat kamu sekiranya kamu dapati di kalangan kamu ada orang yang mengambil harta manusia secara zalim, wa antum tad'un al-bara'ah, sedangkan kamu mendakwa diri kamu ini bebas, tidak ada yang mencuri. Maka mereka jawab, jazaohu akhadhu man wujida fi rahlihi wa mislu hadzal jazaa najzi adh-dhalimin lin-nas bi sariqati amwalihim fi syari'atina an yastariqu. Balasan orang yang didapati barang yang hilang tadi dalam tunggangan bekalan makanan dia, apa yang dia perlu buat, apa yang perlu dilaksanakan hukuman kepada dia. Kadzalika najzi adh-dhalimin, kami akan balas kepada orang yang zalim, buat zalim kepada manusia dengan mencuri harta manusia dalam syariat kami. Syariat kami apa? Syariat Nabi Yaqub. Syariat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, iaitu mereka ini dijadikan hamba. Mereka dijadikan apa? Dijadikan hamba. Okey? Wa hakadha, seperti itulah syariat Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub ikut juga syariat Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Orang yang mencuri, dia akan menyerahkan balik ilal barang yang dicuri tadi kepada orang yang dicuri bila ditangkap. Maka jadilah orang yang mencuri tadi, dia akan jadi hamba kepada orang yang dicuri. Pencuri akan menjadi hamba kepada orang yang dicuri, barang orang yang dicuri tadi. Inilah yang Nabi Yusuf kehendaki daripada mereka. Jawapan ini. Kerana itu bermulalah pemeriksaan bekas-bekas mereka, akan dibuat spot check sebelum daripada diperiksa bekas Binyamin litawriyati wa hatta la yuttaham. Ini semua sebagai tauriyah, tauriyah sehingga mereka tidak ditohmah. Sebab kita bila mana kita nak buat satu strategi, kita tak boleh kata kita kata kamulah jemaah yang mencuri, kemudian kita terus periksa orang yang kita letak barang dalam dia. Itu strategi yang tak berapa baik, yang tak terancang. Strategi yang terancang adalah kita seperti mana yang berlaku kepada Binyamin. Staf Nabi Yusuf letak dalam bekas Binyamin dan diperiksa mereka. Periksa selain daripada Binyamin dulu. Binyamin letak yang terakhir. Kemudian yang terakhir baru dia check back Binyamin. Fa akhadhahu minhum bi hukmi i'tirafihim wal tizamihim. Kemudian dia mengambil bekas itu daripada mereka. Apa dia? Mereka mengaku
iaitu didapati bekas ini dalam piala raja berada dalam bekas Binyamin. Wa ilzaman lahum bima ya'taqidunahu wa yahkumuna bihi, dan mereka terpaksa akur dan apa yang mereka i'tiqadkan hukum dalam syariat mereka dijadikan pencuri ini sebagai hamba. Fahuwa jazaa'uh taqrirun lil hukum, ini adalah pengakuan mereka yang mereka buat sendiri sebagai satu penegasan. Fahuwa jazaa'uh qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh, itulah sebenarnya hukuman dia. Selepas mana mereka nak kata mereka ni bukan pencuri, siapa yang mencuri itulah hukuman dia. Kadzalika kidna li Yusuf, begitulah satu perancangan, satu at-tadbirul khafi, iaitu perancangan halus yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kami rencanakan untuk Nabi Yusuf ini, kami wahyukan kepadanya supaya dia buat perkara ini. Wa hadza minal kaidil mahbub, ini semua adalah satu helah, satu perancangan halus yang disukai, yang dikehendaki, yang Allah Ta'ala menyukai dan redha terhadap helah seperti ini. Kerana di dalamnya ada hikmah, ada maslahah yang dituntut, dan dia juga sebagai satu dalil harus untuk sampai kepada al-aghrad al-masyru'ah, untuk sampai kepada maksud yang disyariatkan, dengan apa yang bima zahiruhu al-hilah, dengan cara kita melakukan hilah, dengan syarat sekiranya hilah tersebut tidak menyanggahi nas syariat ataupun tidak menyalahi hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Maka hilah tersebut adalah dipanggil hilah yang harus, yang disyariatkan, seperti mana berlaku kepada Nabi Yusuf, menyusun strategi untuk membuat hilah Binyamin ini berada bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi dengan syaratlah hilah ini tidak memberi sebarang kemudaratan kepada orang lain, tidak sampai menzalimi orang lain. Kalau sampai menzalimi, nak buat hilah untuk sampai kepada objektif matlamat dia, sampai memudaratkan, menyusahkan orang lain, itu tak dibenarkan. Sebab ini perancangan yang telah dibuat oleh Nabi Yusuf. Binyamin dah setuju dah. Binyamin dah setuju. Sebab ketika Binyamin sampai, Nabi Yusuf dah bisik dengan dia lah, supaya kita akan merencanakan satu strategi bagaimana kamu akan berada di istana aku ini bersama dengan aku. Sebab at-tadbirul khafi, rencana yang halus ini, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam maka yatamakkan min akhdhi akhi, memungkinkan Nabi Yusuf mengambil adiknya Binyamin mengikut hukum Raja Mesir. Kalaulah Nabi Yusuf mengikut hukuman yang undang-undang qanun, undang-undang hukuman Raja Mesir, mereka tidak membenarkan dijadikan pencuri ini sebagai hamba. Jadi kalaulah Nabi Yusuf mengikut cara undang-undang yang telah ditetapkan oleh Raja Mesir terdahulu, maka sudah pasti tak memungkinkan Nabi Yusuf untuk mengambil Binyamin bersama dengan dia. Sebab dalam undang-undang Mesir tidak boleh dijadikan pencuri sebagai hamba. Sebab itulah ada rencana halus di sebalik itu. Ditanyakan dulu, kalau di kalangan kamu ada yang mencuri, apakah hukumannya? Mereka yang i'tiraf, mereka yang mengaku hukuman dia adalah seperti ini mengikut syariat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak iltazama lahu ikhwatuhu bima iltazamu, nak untuk adik-beradik Nabi Yusuf apa yang mereka iltizamkan, apa yang mereka wajibkan, itulah yang dilaksanakan, iaitu dijadikan pencuri sebagai hamba. Wa huwa kana ya'lam zalika min syari'atihim, sedangkan Nabi Yusuf mengetahui demikian itu adalah daripada syariat mereka, syariat Nabi Yaqub.
Kerana itu Allah Ta'ala puji Nabi Yaqub. Allah Ta'ala menyatakan narfa'u darajatin man nasha, kami akan mengangkat darjat kepada siapa yang kami kehendaki dengan cara memberi ilmu kepada mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang diberikan ilmu diangkat beberapa darjat. Okey. Illa an yasha Allah. Illa an yasha Allah, ini pengecualian, exception, pengecualian daripada situasi yang umum. Apa dia? Maksudnya maka liya'khudha akhahu fi nizamil malik fi halin min al-ahwal illa fi hali masyiatillah fa innahu fa'ala dhalika bi idznillah wa wahyihi mimma yadullu ala anna tilka al-hilah bi iqrari syar'i wa wahyillahi ta'ala. Maksudnya Nabi Yusuf dia tak boleh mengambil adiknya Binyamin ini berada bersama dengannya mengikut cara undang-undang Mesir fi halin minal ahwal, dalam apa juga situasi. Tak boleh, melainkan pada keadaan yang Allah Ta'ala kehendaki, iaitu bagaimana Allah Ta'ala turunkan wahyu dengan izin Allah. Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi. Maka pada ketika itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengetahui hilah yang mana diakui sendiri oleh syariat yang membenarkan perkara tersebut, rencana ataupun hilah ini. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, atas setiap orang alim ada orang yang lebih alim daripada dia. Kita contohnya, kita orang yang berilmu, sudah pasti ada orang yang lebih berilmu daripada kita. Orang yang lebih berilmu itu sudah pasti ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan laisa alim illa fawqahu alimun. Setiap orang alim ini tak dapat tidak atasnya pasti ada orang yang lebih alim daripada dia. Sehinggalah yang alim yang teratas sekali, yang paling banyak ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala, berada di atas sekali. Fa idza kana ikhwatu Yusuf ulama. Ada yang menyatakan adik-beradik Nabi Yusuf itu adalah ulama. Kerana sesungguhnya Yusuf adalah orang yang paling alim di kalangan mereka. Ada yang menyatakan adik-beradik Nabi Yusuf selepas itu bertaubat. Bila mereka bertaubat, mereka jadi ulama. Nabi Yusuf juga ulama dan juga Nabi. Ilmu Nabi Yusuf mengatasi ilmu adik-beradik dia. Jadi dalam rencana yang kita bacakan, bagaimana perancangan Nabi Yusuf ini cukup halus. Dan ini semua dengan bantuan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengajar kepada kita. Mengajar apa? Dalam kita melaksanakan satu strategi peperangan, satu strategi, tidak kiralah peperangan ataupun apa-apa program yang kita nak laksanakan, kita perlu lihat daripada pelbagai aspek, penjuru kanan, kiri, atas, bawah, semua kita kena perhatikan. Daripada A sampai ke Z. Itulah cara perancangan, rencana yang terbaik. Sebab apa? Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf laksanakan untuk dapatkan Binyamin. Kalau untuk mendapatkan Binyamin, kita kata letak je barang yang menuduh dia mencuri, sudah pasti kalau mencuri mengikut raja undang-undang Mesir, tak boleh jadikan hamba. Tak boleh jadikan hamba, tak bolehlah kita ambil dia. Jadi cara dia adalah dengan kita bertanya kepada, kita tuduh dulu orang itu sebagai pencuri. Kemudian kalau benar barang raja ini berada di tunggangan kamu, pada makanan kamu, apakah hukuman dia? Mereka mengakui tentang hukuman syariat Nabi Yaqub, kerana itu yang mereka tahu. Jadi kalau betul, maka kita laksanakan hukuman pensyariatan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Akhirnya betul, adiknya Binyamin mencuri, tapi bukan mencuri makna piala itu berada pada tunggangan dia. Kita lihat ada beberapa perkara yang kita nak sentuh, ibarah ataupun fiqhul hayah, mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ini. Kana farhatan ghamirah min afrahil umur liqa'il aqwain. Begitu cukup gembira pertemuan antara dua insan
iaitu Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Kerana mereka ni dua adik-beradik semak dan sepak, iaitu seibu dan sebapa. Nabi Yusuf peluk Binyamin dan dia perkenalkan diri dia kerana dikatakan perpisahan mereka ini lebih daripada 4 kurun, iaitu 40 tahun. Kemudian bila dah bertemu, Nabi Yusuf membuat satu rancangan, susun strategi step by step, bagaimana dapat diambil Binyamin bersama dengan dia. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan fala tabta'is bima kanu ya'malun. Tuan-tuan bila lihat ayat ke-68, 68 ataupun 69 tu, di akhir tu fala tabta'is walamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Fala tabta'is, Nabi Yusuf menyatakan jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa kecewa terhadap apa yang adik-beradik kamu telah buat terhadap diri aku. Ini menunjukkan at-tahalli. Nabi Yusuf ini hiasi diri dia dengan sifat-sifat al-afu wat tasamuh, bertoleransi, menghamparkan kemaafan kepada manusia, menzahirkan kasih sayang kepada adik-beradik dia walaupun adik-beradik dia campak dalam perigi, niat nak bunuh dia. Menunjukkan Nabi Yusuf ini seorang yang pemurah, seorang yang pemaaf, seorang yang bertoleransi, yang bukan keras kepala, dan juga dia menunjukkan sikapnya melupakan apa yang telah lalu. Yang telah lalu kita lupakanlah, kita fikir yang akan datang. Wa tajawaz akhta'ahum, dia maafkan kesalahan-kesalahan mereka walaupun pada ketika itu dia masih mentah, masih muda. Nabi Yusuf ni telah dibuang oleh adik-beradiknya sendiri, tapi tak apalah, itu benda telah lalu. Itu yang ada pada pemikiran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kana wada'u suwa' fi rihli Binyamin. Seterusnya ibrah yang kita boleh ambil, piala raja tadi berada di dalam tunggangan Binyamin. Itu semua adalah dengan arahan Nabi Yusuf kepada staf dia, ta'liman, untuk mengajar, sebagai mengajar dan juga sebagai ilham ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, cara untuk kekalkan Nabi Binyamin bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian yang kita boleh ambil lagi, waliman jaa bihi himlu ba'ir. Yang terakhirlah ni, okey. Yang terakhir iaitu waliman jaa bihi himlu ba'ir. Ini adalah dalam bab fiqh dipanggil ju'alah. Harus ju'alah. Siapa dapat jumpa barang raja, aku akan bagi hadiah kepada dia muatan satu unta punya makanan. Ini dhamanul ju'li qabla injazil amal atau qabla itmamih. Harus, iaitu kita menjamin mendapat hadiah sebelum seseorang itu memulakan pekerjaan ataupun sebelum dia menyempurnakan pekerjaan dia. Boleh kita kata, okey, siapa yang dapat barang yang hilang ini, kita akan bagi dia hadiah seperti ini, walaupun dia start lagi. Boleh kita jamin dia, kalau kamu jumpa, aku akan bagi seperti ini. Waqad ujiza lidh-darurah. Kadang-kadang diharuskan perkara, sesungguhnya diharuskan perkara ni ju'alah adalah daripada bab darurah. Sebab apa bab darurah? Kerana dia harus pada perkara yang tidak diketahui. Ma la yajuzu fi ghairihi. Kalau akad selain ini tak sah. Wa huwa minal uqud al-jaiza allati yajuzu li ahadihima fasxuhu illa anna al-maj'ul lahu yajuzu an yafsakhuhu qabla asy-syuru' bil 'amal wa ba'dah. Sebab bila mana kita harus kita kata siapa yang jumpa barang ini, aku akan berikan kepada dia hadiah yang teristimewa. Hadiah apa tak tahu, sah. Ataupun hadiah teristimewa dah bagi tahu dah, hadiah dia makanan seberat unta ni,
Kita bagi tahu begitu. Cumanya barang tu kita tak tahu kat mana. Barang yang hilang kita tak tahu kat mana. Kalau kita tahu tak apa, kita tak tahu. Tapi kita sahut juga seruan tu. Kalau ikutkan tak sah sebab barang tak tahu. Macam jual beli lah, jual beli barang tak tahu, barang tak sampai lagi, dah jual dah, tak sah. Barang tak tahu boleh dapat ke tak boleh dapat daripada supplier, jual dulu, tak sah. Tapi dalam bab ini jualah dibenarkan. Kemudian dia adalah akad yang harus salah seorang untuk memfasahkan akad ni. Dia nak batalkan boleh. Contoh saya kata siapa yang jumpa handset saya yang hilang, saya akan bagi dia RM500. Sebab dalam tu ada data penting. RM500 saya akan bagi. Kemudian esok saya kata saya cancelkan balik. Saya cancel. Saya tarik balik. Yang saya kata siapa jumpa handset saya RM500 sebab saya dah tak ada duit, ataupun kerana handset telah dijumpai. Boleh, tak jadi masalah. Boleh batalkan sebelum memulakan pekerjaan. Orang tu tak cari lagi barang yang hilang, kita dah batalkan. Boleh, tak jadi masalah. Cumanya tak boleh kepada orang yang, kepada saya yang menyatakan siapa jumpa handset saya yang hilang akan diberikan hadiah RM100. Tak boleh bagi saya untuk memfasahkan bila mana syara'al majru'un lahu fil amal, bila mana seseorang yang saya beri tawaran kepada dia hadiah, jumpa barang saya yang hilang, tiba-tiba saya batalkan sedangkan dia sedang mencari, maka itu tak boleh. Tak boleh fasahkan, tak boleh batalkan. Dan tak disyaratkan akad ju'alah ini hadir. Orang yang kita tawarkan tu hadir. Orang yang kita tawar cari barang yang hilang tu hadir. Tidak seperti akad-akad yang lain, akad jual beli kena hadir. Orang tu kena hadir lah. Kalau tak hadir pun kita tahu berbicara melalui online, WhatsApp dan sebagainya. Tapi untuk bab ju'alah ni tak perlu pun tak apa, tak perlu hadir pun tak apa. Saya kata handset saya hilang, jadi di antara kamu 10 orang ni siapa yang jumpa handset saya bagi RM500. Hukumnya harus, walaupun orang tu tak ada, kita tulis di nota, siapa jumpa handset sekian-sekian, yang warna sekian, yang bentuk dia macam ni, saya bagi RM500. Tulis je. Siapa yang jumpa bagi saya dapat RM500. Dia tak perlu hadir pun dalam akad, dalam ketika mana berlaku akad ju'alah itu sendiri. Kemudian kita lihat himlu ba'ir, muatan makanan seberat unta. Ini adalah dhaman majhul. Seberat unta tu banyak mana kita tak tahu. Berat yang unta boleh bawa kita tak tahu. Itu maknanya dhaman tu benda yang majhul, benda yang tidak diketahui. Jadi himlul ba'ir kana muayyan. Kerana ada sebahagian menyatakan himlul ba'ir ini adalah benda yang maklum. Kita tahu unta ni dia boleh bawa 60 sa', 60 gantang dia boleh bawa. Maka sahlah dhamannya. Mana dia jadi garantor, jadi kita panggil penjamin tadi, yang menjamin mendapat makanan seberat unta tadi, hukumnya sah. Itu juga dipanggil sebagai kafalah. Ini dipanggil sebagai kafalah ataupun ju'alah. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.